Apa itu bau badan? Bau badan ialah apabila peluh kita terkena bakteria pada kulit kita. Sebenarnya peluh itu sendiri tidak berbau, tetapi apabila bakteria bercampur dengan kulit kita, ia akan menyebabkan bau. Bau badan boleh berbau manis, masam seperti bawang. Jumlah peluh dekat badan kita tidak semestinya memberi kesan kepada bau badan, tapi ia boleh menyebabkan seseorang tu bau badan yang tidak menyendakan tetapi tidak berpeluh pun. Ada lagi seseorang tu boleh berpeluh secara berlebihan tetapi tidak berbau. Ini kerana dia bau badan kita ni dia ada jenis bakteria pada kulit yang berinteraksi dengan peluh, tapi bukan peluh itu sendiri. Berpeluh ni sebenarnya dari pengaliran cecair oleh kelenjar peluh dekat permukaan kulit kita sendiri. Kerana terdapat dua kelenjar yang berbeza kerana setiap orang akan terikat untuk berpeluh. Dan kelenjar tersebut mempunyai dua jenis kelenjar yang berbeza. Yang pertama, eccrine dan yang kedua, apocrine. Kelenjar eccrine terdapat di seluruh badan kita dan bertanggungjawab untuk keluarkan semua peluh untuk menyejukkan badan. Manakala kelenjar yang kedua, apocrine pula, terletak di kawasan yang mempunyai folikel rambut seperti kulit kepala kita, kulit kepala, ketiak dan sebagainya. Hal ini kerana cecair akan dihasilkan oleh kelenjar itu lebih berlemak kerana ia cenderung untuk berbau ke seluruh badan kita. Hi and Assalamualaikum everyone. My name is Nurul Amira Najib binti Muhammad Najmi, matric number 16 DPM 21F1048. Today I want to talk about the cause of body odor. Peluh tu sendiri dia tidak menghasilkan bau. Bau badan tu berasal daripada bakteria yang hidup dekat kawasan bahagian badan yang berpeluh. Bakteria ni pula dia akan berkembang dengan maju di kawasan yang lembap. Apabila bakteria tu duduk dekat kawasan yang kering, contoh dekat tangan kita berpeluh tapi tangan kita kan kering, so dia tidak akan menghasilkan bau dekat tangan kita. Contoh tempat yang bakteria tu akan berkembang dan lagi banyak, persekitaran yang lembap. Persekitaran yang lembap dekat sini adalah contohnya ketiak. Bila duduk kat ketiak kita akan sentiasa lembap kan. Lepas tu dia akan menghasilkan bau dia. Apabila kita berpeluh, bakteria tu akan memecahkan protein dalam peluh. Bila protein tu terhasil, dia akan menjadikan asid. Jadi bakteria tu sebenarnya dia tidak berbau busuk. Dia hanya bau tu adalah dia adalah terhasil kesan daripada sampingan bila bakteria tu memecahkan peluh. Bakteria bukan satu-satunya perkara yang menyebabkan bau badan, sebab bau badan bergantung kepada jenis kelenjar peluh. Kita ada dua jenis kelenjar peluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila Izzati binti Mazlan, nombor matrik 16 DPM 21F1001. Okay, today I want to share about method to get rid of body odor. Cara kedua ialah dengan menggunakan deodoran ataupun anti peluh, di mana di sini deodoran mengandungi bahan aluminium di mana ia dapat mengurangkan badan kita daripada berpeluh. Dan kedua, seperti yang kita tahu, deodoran ini juga berbau wangi. Disebabkan itu, ia dapat bantu kita untuk badan akan lebih wangi. Okey, hari ini saya akan ceritakan tentang tips untuk mengelakkan bau badan. Yang pertama ialah cara yang mudah sekali ialah kita perlu mandi secara kerap, di mana kita mandi ni automatik bakteria akan hilang daripada badan kita. Yang kedua, kita juga boleh sentar di kawasan yang kerap berpeluh. Selepas kita mandi, kita perlulah lap dengan kain yang kering, dan seterusnya kita juga boleh menggunakan sabun antibakteria untuk mengelakkan bau badan. Cara keempat ialah pakailah pakaian yang boleh memastikan kulit kita bernafas, di mana baju yang terlalu ketat ataupun diperbuat daripada material seperti polyester ataupun rayon selalunya akan menyebabkan
anda berpeluh dengan kerap. Okey, sebagai cara hilangkan bau badan wanita, pilihlah baju yang diperbuat daripada kapas ataupun seterong. Okey, kemudian tips untuk kita badan tidak berbau di mana kita jangan menggunakan baju yang digunakan 2 kali, di mana kita sidai baju kita yang sudah kita hilangkan peluh dia. Okey, disebabkan itu juga baju tu walaupun dia dah kering tapi kita pakai, itu boleh menyebabkan badan kita akan masam. Okey, jadi janganlah guna pakaian yang 2 kali. Kita kena kerap basuh baju. Okey, tips terakhir adalah kita boleh get treatment, di mana sekiranya anda berpeluh dengan keterlaluan, ia merupakan satu yang tidak normal. Kondisi ini turut dikenali sebagai hyperhidrosis. Hyperhidrosis boleh dirawat oleh doktor. Mereka juga boleh membekalkan anda dengan antiperspiran yang lebih kuat. Namun, jika semua langkah tidak berkesan, anda boleh lakukan pembedahan untuk membuang terus kelenjar peluh daripada kulit bagi menghentikan perpeluhan. Kesimpulannya, kita perlulah menjaga kebersihan tubuh badan kita untuk memastikan tubuh badan kita ni sentiasa bersih dan dijaga dengan baik. Contohnya, apabila kita lakukan aktiviti yang lasak, ia menyebabkan badan kita mengeluarkan peluh yang banyak. Lepas tu, kita kena pastikan badan kita kering terlebih dahulu sebelum pergi mandi. Hal ini kerana apabila badan kita berbau, ia akan menyebabkan orang di sekeliling kita mula tidak akan selesa kerana bau yang busuk kepada badan kita. Selain itu, orang juga akan mula menjauhkan diri daripada kita kerana bau badan kita yang berlebihan. Oleh itu, menjaga bau badan ialah penting dengan memakai wangian untuk mengurangkan masalah bau di badan kita.